Menteri, Pasir Mas. So, Tuan Yang Pertua, Menteri boleh dapat laluan. Pasir Mas. Ya. Mohd Menteri, saya tertarik bila Mohd Menteri menyebut bahawa duit daripada tabung pakatan daripada tabung harapan negara itu dibayar kepada hutang oleh MDB. Saya merujuk kenyataan bekas Menteri Keuangan Pak Mak Bagan menyebut bahawa kalau dalam isu Goldman Sachs, kalau kerajaan tidak kopuh membawa tindakan sivil, kerajaan boleh dapat banyak lagi dana dan boleh bayar lagi banyak lagi hutang ini. Jadi boleh saya minta pandangan Pak Mak Menteri dalam isu ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini mengenai isu pembayaran semula, ini isu settlement MDB dengan Goldman Sachs ya. Ini saya sebenarnya ingin berterus terang kepada semua Yang Berhormat sini. Ini sebenarnya statement yang dibuat oleh mantan Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Kita mempunyai rekod yang menunjukkan bahawa pada 13 Disember 2019 kerajaan terdahulu telah menawarkan penyelesaian sebanyak $4 bilion kepada Goldman Sachs. Tetapi tawaran ini ditolak oleh Goldman Sachs. Sebaliknya mereka telah memberi tawaran balas counter offer iaitu hanya $1.5 bilion. Yang terkini dan belum pernah dikongsi sebelum ini ialah surat bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran mereka kepada $1.75 bilion. Jumlah ini termasuk juga bayaran cukai sebanyak 164 juta US dollars dan pemulangan fees, Goldman fees yuran sebanyak 567 juta US dollars. Sure yang diberikan oleh mantan Peguam Negara dalam surat tersebut adalah untuk mencari penyelesaian di luar mahkamah. Ini bercanggah dengan dakwaan beliau bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak seharusnya menerima penyelesaian luar mahkamah. Menteri, saya ingin tanya tentang perkara ni ya. Dengan lain perkataan mantan Peguam Negara, mantan Perdana Menteri juga tidak bercakap benar kepada rakyat dalam hal ini. Mereka kata patut diteruskan pendakwaan tetapi mereka bersetuju pada settlement yang lebih rendah. Ada surat yang berkaitan ke Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Puan Tian. Ada surat yang tadi saya dah sebutkan. Surat itu bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran dan jumlah itu termasuk juga bayaran cukai yang saya sebut tadi $164 bilion. Mungkin saya habiskan dulu YB dan Masyarakat. Melalui rundingan terkini seperti Yang Berhormat tahu, kerajaan akan menerima amount tunai sebanyak $2 bilion tanpa menolak jumlah cukai tadi. Jumlah ini adalah 42% lebih tinggi daripada tawaran terakhir yang diterima oleh Tan Sri Thomas. Tambahan, kerajaan kini menerima jaminan sekurang-kurangnya $1.4 bilion dari penjualan aset dan juga telah menerima bayaran cukai. Dengan penyelesaian ini dan jumlah yang telah diterima daripada DOJ, lebih dari $4.5 bilion US akan dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Oh, baru tahu. Tapi kerajaan terus komited untuk mendapatkan semula aset-aset lain yang masih belum dikembalikan. Penyelesaian ini juga tidak menjejaskan tuntutan kerajaan terhadap mana-mana individu dan syarikat yang terlibat dengan skandal. Jadi dengan izin ya, untuk jawab soalan YB Maslan, dengan izin YB Pontian, at all material time the former AG was also seeking a settlement with Goldman Sachs. It is therefore disingenuous of him to say we should not have done exactly what he wanted to do in the first place. Baganlah jawab. Apa pasal Subang mau jawab? Baganlah bangun cakap ni Subang mau siapa? Ada Mansara. Diamlah baling, duduklah baling. Silakan Yang Berhormat Damansara. Masih Datuk Tua, masih Menteri. Tolong. Kepada rakan-rakan yang di sebelah sana, bila rakan-rakan berucap saya tak bising, so Sekarang terbukti bahawa Damansara was controlling mantan Menteri Kewangan dulu. Sila Damansara. He control the Menteri Kewangan dulu. Tarik balik, pasti salah. Tarik.
Saya jemput YB Damansara. Betul, tarik balik apanya? Masih betul. Tuduhan daripada Parti Damansara Salah. run everything including Takkan nak tak JLC. dengar? We know. Now. Tolong. Bertenang semua. YB Damansara sila. Masih. 3 soalan. Nombor 1, dalam surat yang baru dibangkitkan tadi yang bertarikh 11 hari bulan Februari. Nombor 1, adakah show dalam surat tersebut untuk menerima tawaran 1.75 bilion itu? Yang saya tahu, PH telah pun tolak tawaran tersebut. Nombor 2, dalam kenyataan yang telah pun dibuat oleh bekas AG, Tan Sri Tommy Thomas, beliau tidak menyebut bahawa kerajaan tidak patut membuat penyelesaian luar mahkamah. That's also disingenuous of you to say that he said no settlement outside of the courts. Dia sebut penyelesaian luar mahkamah, masa yang paling baik untuk berbuat begitu adalah selepas pihak government dibawa ke mahkamah dan pengarah-pengarah mereka kena masuk ke mahkamah untuk menghadapi tuduhan. That gives us the maximum leverage. I quote from his statement, the maximum leverage to obtain the highest compensation from Goldman Sachs. Nombor 3 dalam isu 1.4 bilion nilai aset yang akan dipulangkan kepada Malaysia yang dijamin, nilainya yang dijamin oleh pihak Goldman Sachs. Goldman Sachs telah pun membuat pengumuman di New York Stock Exchange bahawa 1.4 bilion ini mereka mempunyai keyakinan bahawa mereka setelah membuat segala penilaian dan pengiraan, mereka tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untuk membiayai jaminan tersebut. Maksudnya 1.4 bilion ini aset yang akan dipulangkan ke Malaysia, memang kita akan terima pun walaupun tak ada jaminan daripada Goldman Sachs. Maksudnya kita tak ada tambahan 1.4 bilion daripada Goldman Sachs. So minta penjelasan daripada satu lagi soalan, minta maaf Menteri. Saya juga nak tanya 1.4 bilion ini, adakah ianya aset yang hanya berkait dengan bond 6.5 bilion yang telah pun diumumkan ataupun diterbitkan oleh Goldman Sachs, ataupun semua aset tak kira sama ada dibeli dengan wang daripada 6.5 bilion ini atau wang 1MDB yang dijana daripada pinjaman yang lain. Sebab penjelasan yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan dengan pihak Goldman Sachs adalah bercanggah. Setahu saya pihak kerajaan kata hanya daripada dana 6.5 bilion bond tersebut akan masuk dalam jaminan ini. Tapi mengikut pengumuman Goldman Sachs, macam semua pulangan aset ke Malaysia tak kira sama ada 6.5 bilion daripada 6.5 bilion bond ataupun pinjaman lain akan termasuk dalam 1.4 bilion tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Saya ingin mengingatkan YB Damansara, kerajaan terdahulu telah mendaftarkan kes jenayah terhadap Goldman Sachs dan 17 orang pengarahnya seperti yang disebut. Tetapi sehingga kini tiada seorang pun pengarah tersebut dihadapkan ke mahkamah. Proses penyerahan pertuduhan tersebut masih belum terlaksana. Sekiranya pendakwaan dibuat di Malaysia, kesemua 17 pengarah perlu diekstradisi untuk dibicarakan di Malaysia. Proses ini tidak pernah pun dilaksanakan semasa beliau menjadi peguam negara. Ya, sekiranya proses ekstradisi ini dimulakan, ia tentunya akan ditentang oleh 17 pengarah tersebut. Dan tiada kepastian sama ada mereka berjaya diekstradasi ke Malaysia. Pada masa yang sama, denda ke atas syarikat mungkin tidak akan mencukupi untuk menanggung liability daripada bond yang akan matang pada tahun 22 dan 23. Soalan kedua, yang mengenai sama ada 1.4 bilion garanti yang diberi oleh Goldman Sachs. Jadi seperti mana Yang Berhormat Damansara tahu, aset yang dibekukan tidak semestinya akan diterima pada nilai yang sama. Betul tak? Perkara ini jelas ketika Malaysia berusaha mendapatkan semula boat equanimity. Dari harga pembelian $250 juta
Malaysia hanya memperolehi semula 125 juta US dollar. Dan ini juga sebelum ditolak kos pemulihan dan penyelenggaraan. Begitu juga dengan kes jet Bombardier. Jet Bombardier ini bernilai 35.37 juta US dollar yang dirampas di Singapura dan dijual oleh pihak berkuasa Singapura dengan hanya 137,615 dolar. Akhirnya Malaysia hanya menerima 136,000. Ringkasnya, tiada kepastian kita akan dapat merealisasikan dan mendapatkan semula nilai penuh aset yang telah dibeku dan dirampas di seluruh dunia. Dalam penyelesaian ini, jumlah yang dipersetujui adalah jumlah yang sebenar yang akan diterima oleh Malaysia. Bukan hanya sekadar nilai yang diisytiharkan dari aset yang disita. Sorry. Timbalan Menteri, YB Menteri. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri, sama ada penyelesaian 2.5 bilion cash wang tunai dan 1.4 bilion ringgit dalam bentuk jaminan untuk aset-aset yang akan dikembalikan. Adakah ia mendapat kelulusan daripada jemaah menteri? Kerana adakah ini keputusan oleh 1-2 orang ataupun oleh jemaah menteri? Kerana bila sebut tentang cadangan oleh bekas peguam negara, saya kena sebut bahawa I'm not being briefed tentang utusan surat di antara peguam negara dan juga Perdana Menteri. Kerana akhirnya yang penting ialah apabila satu penyelesaian yang begitu penting ini, ia harus diluluskan oleh pihak kabinet. Dan di sini saya pun ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri tentang kenyataan Goldman Sachs pada 24 hari bulan Julai, di mana mereka menyatakan dengan izin, there is no significant risk exposure to the guarantee for 1.4 billion ringgit in assets seized by government authorities throughout the world. Dengan kata lain, Datuk Yang Dipertua, bahawa Goldman Sachs dari segi komitmennya ialah sekadar pembayaran wang tunai 2.5 bilion US dollar. Sedangkan 1.4 bilion yang disebut tadi adalah aset yang telah pun dirampas. Dan dalam kacamata ataupun dalam pandangan Goldman Sachs sendiri, ia tidak menimbulkan tanggungan risiko yang tinggi untuk memerlukan mereka membuat komitmen yang lebih besar. So dengan ringkasnya, Goldman Sachs hanya perlu membayar 2.5 bilion US dollar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. 2.5 bilion ialah secara tunai. 1.4 bilion ialah garanti, bank garanti. Dan seperti mana semua yang berhormat tahu, bank garanti itu macam tunai lah. Kalau dia tak dapat kita tak dapat balik 1.4 bilion, dia akan bayar kita 1.4 bilion. In fact, dalam masa 2 tahun, kalau kita tidak dapat 500 juta daripada mereka, daripada segi aset, dia akan bayar kita dulu 250 juta tunai. Ya. So, kalau boleh, Tuan Yang Bertua, saya nak Silakan. continue. Boleh. Menteri, Sini. di masa your time. Keputusan kabinet tentang penyelesaian 3.9 bilion, 2.5 bilion cash, 1.4 bilion dalam bentuk jaminan. Adakah dapat kelulusan daripada kabinet? Saya kena ini kelulusan masa Pakatan Harapan. Bukan. The deal that you announced, is it approved by cabinet? No? Is it approved by cabinet? Ya, Speaker, tak perlu jawab. Bila kerajaan jawab, ini hak kerajaan. Kabinet tak kabinet Oh, hak kerana kerajaan. kononnya Depan Perdana Menteri ini macam tanya keputusan yang kabinet. dibuat oleh beberapa Mestilah orang, keputusan kabinet. bukan oleh kabinet. Untuk perkara ini sebesar ini, kerajaan sepenting jawab. ini, ia harus diluluskan oleh kabinet. Kerajaan jawab. Ada pula Adakah tanya ia ini keputusan diluluskan oleh atau kabinet? tidak. Ini semua takut kebenaran. Sila duduk. Saya rasa ini keputusan Kementerian Keuangan dan semestinya akan dibawa di kabinet ya. Okey. Dia Is it approved by cabinet? okey, saya akan jawab. Saya ingat, saya faham tadi. Saya ingat surat tu sama ada disetujui oleh kabinet. Tapi soalan Yang Berhormat Bagan ialah sama ada 3.9 juta ini disetujui oleh kabinet. 3.9 bilion ini disetujui oleh kabinet. Saya nak maklumkan di sini, di mana kabinet telah memberi kuasa kepada
Attorney General dan pasukannya untuk berunding dengan untuk cari penyelesaian. Ini luar biasa, Dato' betul. Dah. Kerana adalah untuk satu jumlah sebesar. Bagan mengelirukan rakyat. Bagan mengelirukan Dewan banyak kali. Cukuplah Bagan. Janganlah Okey, sepatutnya diluluskan oleh Kabinet. Boleh ada pandangan berbeza. Tapi Betul lah, untuk Kabinet jumlah Tuan sebesar Kelitong. ini, 3.9 Kabinet bilion US Tuan dollar Kelitong. tak boleh diputuskan oleh 1-2 orang. You are talking about more than 10 billion. It should be approved by Cabinet. Ini sama dengan kes 1MDB dengan kes yang dikaitkan dengan mahkamah. Di mana satu orang buat keputusan. Ia harus diputuskan oleh Kabinet. Mengapa tidak diputuskan oleh Kabinet? Ini satu isu accountability dan transparancy. Dan jadi betul. Ia tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Okey. Yang Berhormat Bagan. 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 Saya rasa Yang Berhormat semua. Menteri Kewangan telah pun menjawab bahawa pasukan perundingan itu diberikan mandat oleh Kabinet. Dan apabila sesuatu itu telah dicapai oleh pasukan itu, maka sudah tentu Kabinet nanti akan meratifikasi. Ia akan. Itu prosedurnya. Itu prosedurnya. Yang Berhormat, kita di Yang Berhormat, saya rasa telah pun diterangkan bahawa mandat diberikan sepenuhnya kepada pasukan tersebut dan apa-apa keputusan yang dicapai sudah tentunya akan dibawa ke Kabinet untuk That means it was diratifikasi. not approved by Cabinet before you make the announcement. Itu prosedur biasa. That is extraordinary. Announcement, Kalau ya. kita pergi bank, Board of Directors. Announcement. Yang Berhormat. Saya tahu. Saya faham. Bagi menteri jelaskan dulu Yang Berhormat Bagan. Bagi menteri jelaskan. Okey. Saya rasa telah diterangkan. Sila teruskan ke hal yang lain. Tuan Yang Di-Pertua, Masa pun dah tamat sebenarnya. Tapi tolong ke perkara yang lain. Speaker. Saya Menteri Keuangan terus jawab. Untuk kami dengar pembohongan yang telah dibuat. Tak payahlah yang tu, berada duduklah. Speaker. Yang Berhormat. Sila duduk. Tolong. Masa pun dah tamat. Saya rasa Menteri banyak lagi benda yang nak diperkatakan. Tolong teruskan. Saya Menteri. Boleh, Menteri. YB Menteri. Ini yang GST refund ni betul ke 19.4 bilion ni dirompak? Betul atau tidak? Saya nak jawapan daripada Menteri sama ada GST. Yang mana tu? Tak ada. Dirompak atau tidak 19.4 bilion itu saya nak tanya. Rompak atau tidak? Sepatah je. so Yang Berhormat, Saya. Yang Berhormat. Peraturan yang mana tu? Yang mana? Pembohongan oleh saya. Let him tarik balik. Tak. Point of Tarik order. balik. Yang Berhormat semua. Kalau kelang kabut macam ni, saya tangguh saja mesyuarat. Okey, kita nak habiskan atau tak? Point of order number berapa? Menteri Kewangan bentang lagi. Bagi buka semua senang. Tak boleh buat unparliamentary language. Itu ialah unparliamentary language. Pembohongan tak boleh disebut. Saya tadi tak sebut bohong. Saya cakap this is not in compliance with
good governance and good administration. Kerana tak diputuskan oleh kabinet, dia perlu cakap saya bohong. Minta arau tadi balik. Saya sebenarnya tadi yang kalang kabut tu saya pun tak dengar. Boleh saya cek handset dulu? Boleh saya cek handset? Saya cek handset. Bagan kata dulu perompak. Lagi teruk daripada tu. Cek handset je, speaker. Menteri. Alright. Baik semua. Baik semua. Biar saya cek handset, kemudian saya akan tangani perkara itu. Yang Berhormat Menteri nak teruskan atau nak beri Yang Berhormat Pontian teruskan dan jalan? saya akan jawab soalan. Cek Hansard. Ya, sikit aja. Bagi Menteri, saya ingin tanya 19.4 bilion GST refund itu dirompak atau tidak? Okey, Itu boleh saja. saya terima kasih Yang Berhormat. Mungkin biar saya jawab. Saya nak jawab. Jawab. YB Bagan dulu. Kalau tak betul tak payah tarik. Dari segi governance YB Bagan, saya understand, saya faham apa yang dia bangkitkan oleh YB Bagan. Saya pun nak tanya juga keputusan zero rate GST ni. Keputusan zero rate GST ni tidak pernah pula pergi ke kabinet oleh mantan. Tengok siapa punya keputusan. Tahu pun. Keputusan. Ya. Wah, Zero itu rating Menteri Kewangan boleh buat GST ke? ni. Yang Berhormat Menteri Kewangan nak beri laluan lagi ke atau nak teruskan? Sebab dah habis saya nak masa. beri banyak laluan dah. Dah habis masa. Tapi mungkin saya nak jawab soal. Tolong sambung. Saya nak jawab. Yang Berhormat Bagan laluan tidak diberi. Saya ingin menarik. Saya ingin menjawab Yang soalan Berhormat Bagan tadi. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada PAC tahun 2019 ni mengenai GST. No, tapi Yang Berhormat, amaran 1, amaran 2. Duduk. Tolong duduk. Amaran 2. Tolong duduk. Menteri tak bagi laluan. Saya ingin juga menarik perhatian kepada jawapan untuk YB. Menteri tak bagi laluan. Tolong. Tolong. YB Maslan. Saya dah amaran 2 ni. Saya dah amaran kedua. Silakan. Amaran ketiga gantung 1 bulan. Lagi satu saya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Pontian mengenai soalan GST itu. Ini saya ingin menarik perhatian Dewan kepada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada tahun lepas yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, di mana PAC pun telah menjalankan siasatan ke atas tuduhan yang dibuat tadi. Ini saya nak rumuskan antara lain bahawa tidak ada kehilangan hasil dalam kutipan hasil GST. Terima kasih. Besar. Ini bagai bohong besar. Sila. Hasil Saya rasa masa pun dah tak ada. Kita berikan lantai percakapan kepada Menteri Kewangan. Okey, Tuan Yang Bertua. Menteri, dalam laporan PAC tersebut dia ada mengatakan bahawa pekan pecah amanah. Saya rasa Menteri tak Itu bagi laluan. juga ada dalam laporan PAC. Menteri tak bagi laluan. Tidak hilang tapi wang Kota Melaka. Tuan Yang Menteri Bertua. tak bagi laluan. Menteri tak jawab macam tu. Tuan Yang Bertua. Tolonglah, kita ada dekorum sedikit. Masa pun dah tamat sebenarnya. Saya pun tak nak halau orang keluar daripada Dewan ni. Tolong. Menteri Kewangan. So Tuan Yang Bertua. Teruskan. 5 minit. Tak, saya nak tutup sekarang. 5 minit. Saya rasa setakat ini sajalah jawapan saya. Menteri jangan. Dan saya akan berikan jawapan bertulis untuk soalan-soalan. Moratorium. Terima kasih. Speaker. Yang lain-lainnya. Jawapan Menteri Kewangan yang hebat yang telah memberi keterangan fakta kepada rakyat harus Speaker, how diteruskan. can you